Selamat sejahtera, kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan bahan bantu mengajar bagi kursus SHPP 2002 Asas Pedagogi bagi Seksyen 1 yang diajar oleh Dr. Hadijah dan Dr. Lee. Seterusnya, saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan. Saya sendiri Monika N. Subramaniam, Nur Khalida binti Lalim, Farha Adiba binti Aslan dan Ruzaini Rafiuddin bin Rasmid. Kami akan mengajar tajuk asas ketukangan. Murid-murid, selamat datang ke PDPR hari ini. Cikgu harap anda semua sihat sejahtera ya. Baiklah, adakah anda semua bersemangat dan bersedia untuk mempelajari topik hari ini? Sebelum meneruskan PDPR hari ini bersama cikgu, jangan lupa sediakan buku dan pen sebelah anda ya. Cikgu harap semua murid-murid boleh menumpukan perhatian sepenuhnya. Boleh ke murid-murid? Alright, jom masuk ke kelas. Baiklah murid-murid, sebelum itu cikgu nak tanya anda semua satu soalan. Apakah fikiran pertama ataupun pendapat yang terlintas di fikiran anda semua apabila mendengar perkataan asas ketukangan? Oleh kerana ini merupakan video pengajaran, cikgu andaikan je bahawa kayu, pensel, pita ukur, gergaji, tanggam merupakan antara benda yang dapat terlintas dalam minda anda semua apabila memperhatikan gambar yang telah ditayang ini. Betul tak? Alright, kepada sesiapa yang tidak dapat menangkap kata kunci topik pembelajaran hari ini, tiada masalah ya, jangan berputus asa. Pada akhir PDPR ini, anda semua dapat mengenali dan mencapai objektif pembelajaran tersebut. Baiklah murid-murid, inilah tajuk pembelajaran kita hari ini yang terdiri daripada 3 tajuk utama, iaitu alatan tangan dalam kerja kayu, kemasan kerja kayu dan tanggam. Tanpa melengahkan masa, jom belajar tentang alatan tangan yang digunakan dalam kerja kayu. Untuk perhatian murid-murid, alatan tangan dalam kerja kayu terbahagi kepada 5 kategori. Antaranya adalah alat pengampit dan menyangga, alat menanda dan merancang tanda, alat mengukur, alat melincing dan alat memotong. Mari kita mengenali alatan mengampit dan menyangga dahulu. Siapa pernah melihat alat ragu meja ini? Biasa boleh jumpa kat bengkel kan? Baik, inilah alat ragu meja. Ianya diperbuat daripada besi tuang dan ianya terdiri daripada sepasang permukaan bertujuan untuk mencengkam benda kayu. Ragum meja ini akan dipasang pada meja menggunakan ball and nut. Bagi alatan kedua pula, ragum kakatua. Alatan ini berbentuk layak tetapi digunakan khusus bagi kerja kayu untuk mencabut paku, memotong dawai dan sebagainya. Ianya bersaiz di antara 125mm sehingga 300mm. Seterusnya, nama yang diberi untuk alatan ini adalah apit rencong. Apit rencong ini diperbuat daripada aluminium atau besi tuangan. Ianya berfungsi menetapkan bahagian kayu yang bertanggam rencong apabila diglu dan dipaku. Contohnya, alatan inilah yang digunakan dalam pemasangan bingkai gambar. Seterusnya, apit G. Diperbuat daripada besi tuang dan ianya dapat ditemui dalam pelbagai saiz ya murid-murid. Fungsi alatan ini adalah untuk mengapit bahagian-bahagian kerja muka dan arm. Kemudian, apakah alatan ini? Baiklah, alatan ini dinamakan sebagai apit panjang. Ianya juga dibuat daripada besi tuang dan panjang di antara 600mm sehingga 1800mm. Fungsi apit ini pula untuk memasang tanggam, kerja perabot dan kerja arm lain. Sampai sudah pada halatan akhir bagi alat jenis pengampit dan menyangga. Apit pendek atau lebih kenali apit tangan ini diperbuat daripada kayu ataupun besi tuang berfungsi seperti apit panjang, iaitu memasang tanggam tetapi bersaiz lebih kecil. Saiz apit ini antara 150mm sehingga 450mm. Baiklah, mari kita mengenali apakah alatan yang dikategorikan di bawah alat penanda dan merancang tanda. Pertamanya, pisau penanda. Tidak mustahil ya kalau murid-murid tidak pernah melihat alat ini sebelum ini. Ia adalah sejenis pisau kecil yang mempunyai mata yang diperbuat daripada keluli as. Ia digunakan untuk menanda benda kerja sebelum dipotong atau dibahat.
Ianya juga memberi kesan penandaan yang lebih halus daripada pensel dan tidak meninggalkan kotoran seperti pensel. Bagi yang tidak pernah melihat halatan ini sebelumnya, inilah rupa tola penanda. Ia diperbuat daripada kayu keras dan mempunyai paku penanda yang tajam di ujung batangnya. Ia digunakan untuk membuat garisan yang selari dengan tepian kayu. Kemudian, alatan ini bernama senggerik. Alat ini digunakan untuk menanda pada benda kerja sebelum mengurudi. Ianya mempunyai hulu yang diperbuat daripada kayu dan mata daripada keluli. Boleh diputar atau dipukul menggunakan ganding getah. Seterusnya, saya akan sambung untuk alat mengukur. Okey, sekejap ya. Okey, untuk alat mengukur, yang pertama adalah pengukur. Pengukur ni digunakan untuk menanda ukuran pada benda kerja. Selalunya pengukur ni diperbuat daripada pelbagai jenis bahan lah seperti besi, kayu, plastik dan kanvas. Lepas tu pengukur yang kerap digunakan dalam kerja kayu ialah jenis lipat atau pita. Yang macam dalam gambar yang kamu lihat ni jenis lipat dan atau pita lah begitu. Okay, seterusnya alat pengukur yang kedua, sesiku L. Sesiku L ni alat kerja kayu yang paling penting sebab dia digunakan untuk menguji ketepatan sudut, keratin permukaan dan menanda garisan bersudut tepat. Mata sesiku L ni diperbuat daripada keluli yang mempunyai tanda ukuran dan badan diperbuat daripada kayu atau besi bagi memastikan ketepatan dan kekukuhannya semasa membuat kerja kayu. Gitu, okey. Terusnya, alat menanda yang seterusnya ialah sesiku rencong. Sesiku rencong ni bilahnya ditetapkan pada sudut 45 darjah kepada hulu dan saiz ditentukan oleh panjang bilah. Ia digunakan untuk menanda dan menguji sudut 45 darjah pada permukaan benda kerja. Maksudnya macam kalau kita mau uji sudut 45 darjah, kita boleh menggunakan sesiku rencong ni lah. Okey, alat menanda seterusnya sesiku boleh laras. Sesiku boleh laras ni, mata sesiku dia boleh dilaras mengikut sudut yang dikehendaki. Nut kepak digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan mata dari badan. So, dia boleh kasih longgar, boleh kasih ketat supaya dia boleh laras untuk mengikut sudut yang kita mahu tu lah. Okey, seterusnya saya masuk kepada alat melicin. Yang pertama, ketam pelicin tangan. Ketam ni digunakan untuk mengetam permukaan kayu kepada saiz yang dikehendaki. Ketam pelicin tangan ni berukuran di antara 200 mm sehingga 250 mm. Mempunyai saiz mata antara 37 mm sehingga 62 mm. Dan dia diperbuat daripada kayu yang pemegang dia tu dan logam untuk badan dia. Seterusnya ketam panjang. Ni kamu boleh nampak ketam ni dia panjang lah, mempunyai bentuk yang sama seperti ketam tangan, tapi dia lebih panjang. Dia digunakan untuk meluruskan tepain kayu dan berukuran panjang di antara 20 inci sehingga 30 inci. Kebiasaannya ketam panjang ni diperbuat daripada logam lah. Seterusnya ketam tertingkat. Ketam tertingkat ni digunakan untuk membuat tertingkat di tepian kayu atau hujung kayu. Lebar mata ketam tertingkat ni di antara 25 mm sehingga 50 mm. Dan dia diperbuat daripada keluli. Seterusnya alat melicin yang seterusnya ketam juga, iaitu ketam pangkas. Digunakan khas untuk mengetam hujung kayu secara melintang urat kayu. Dan dia bersaiz panjang 170 mm dan lebar 50 mm. Terusnya, ketam lurah. Dia digunakan untuk membuat lurah atau saluran yang selari dengan ira kayu. Mempunyai satu penahan tepi yang boleh dilaras mengikut ukuran yang diperlukan.
Okey, seterusnya ketam golek. Ketam golek ni yang boleh kamu nampak sini ada gambar untuk ketam golek ni. Dia digunakan untuk melicinkan permukaan dan sisi berbentuk lengkung atau permukaan sempit. Lepas tu ketam golek ni mempunyai dua jenis, iaitu golek tapak bulat dan golek tapak rata. Okey, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita dengan jenis-jenis alat memotong, jenis-jenis kemasan kerja kayu dan jenis-jenis tangga melebar. Pada hari ini, kita akan mempelajari 3 jenis alat memotong, iaitu antaranya ialah gergaji kerat. Gergaji jenis ini digunakan untuk mengerat secara melintang urat kayu. Ia mempunyai ciri bentuk seperti pisau dan tepian hadapan bersudut antara 70 sehingga 80 darjah. Bilangan giginya adalah antara 5 sehingga 9 bilah dengan jarak 25 mm di antara gigi. Manakala panjang gergaji pula di antara 550 mm sehingga 700 mm. Alat pemotong yang seterusnya ialah gergaji puting. Gergaji jenis ini biasa digunakan di dalam pembuatan tanggam. Ia mempunyai gigi yang halus, iaitu antara 12 sehingga 14 gigi seinci dengan panjang di antara 200 mm sehingga 400 mm. Dan alat memotong yang terakhir adalah gergaji lengkung halus. Ia digunakan bertujuan untuk membuat lengkungan pada permukaan kayu. Panjang gergaji ini biasanya dalam lingkungan 150 mm. Baiklah, itu adalah 3 jenis alat memotong yang sering digunakan bagi kerja-kerja kayu. Jika anda faham, sila type nombor 1 pada ruangan chat, manakala nombor 2 jika mempunyai persoalan. Baik, terima kasih semuanya atas respon yang diberi. Memandangkan cikgu tidak nampak sesiapa yang type nombor 2, jadi cikgu akan meneruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Seterusnya, kita akan mempelajari 3 jenis kemasan kerja kayu, iaitu lekar, kertas las dan tepung penyumbat. Kertas las digunakan bagi mendapatkan kehalusan pada benda kerja bertujuan untuk melicinkan permukaan kayu atau meminimalkan kesan calar atau tanda-tanda yang terdapat pada permukaan benda kerja. Penggunaan kertas las adalah bergantung kepada grade dan jenis kertas las itu. Grade 00 adalah yang paling halus dan semakin besar nombor saiz, maka semakin kasar permukaan kertas las itu. Bagi kertas las jenis kasar, ia sering digunakan pada awal kerja, manakala jenis halus pula digunakan di akhir kerja kemasan. Kemasan yang seterusnya ialah tepung penyumbat. Tepung penyumbat ini ia digunakan untuk menyumbat urat-urat kayu atau lubang-lubang kecil pada permukaan kayu. Bahan yang biasa digunakan dalam produk ini adalah jenis polifila. Penggunanya adalah dengan menyapu secara melintang urat kayu supaya dapat disumbat dengan baik. Alat kemasan yang terakhir ialah lekar. Lekar ini digunakan selepas benda kerja dihilap dengan shelek bagi melindungi permukaan kayu daripada kusam atau pudar. Terdapat 2 jenis lekar, iaitu lekar lut sinar dan lekar enamel berwarna. Lekar ini mempunyai sifat cepat kering dan tahan suhu tinggi. Oleh itu, menyebabkan kesukaran untuk menyapu pada permukaan yang luas kerana sifatnya yang cepat kering. Ia juga mempunyai kemungkinan akan mengecut dan tidak sesuai disapu di permukaan yang berminyak atau bercat. Baiklah, itulah 3 jenis kemasan yang sering digunakan bagi kerja-kerja kayu. Seperti biasa, jika anda faham, sila type nombor 1 pada ruangan chat, manakala nombor 2 jika mempunyai persoalan atau tidak faham. Baik, terima kasih semua atas respon yang diberi. Memandangkan cikgu masih tidak nampak sesiapa yang type nombor 2, maka cikgu akan meneruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Pembelajaran seterusnya adalah berkaitan dengan jenis-jenis tangga melebar. Umumnya, terdapat 3 jenis tangga melebar, iaitu tanggam Bluegesel, tanggam lidah dan lurah, serta tanggam Bluegesel dibuat dengan menyediakan tepi kedua kepinggan papan secara lurus dan bersegi tepat dan diglukan seperti yang tertera pada slide. Untuk memastikan lekatan yang sempurna antara papan-papan, proses ini dilakukan dengan bantuan apit panjang. Semua papan yang hendak disambung itu disediakan dan disapu dengan glue di sebelah tepinya. Kemudian semuanya diapitkan sekaligus. Tanggam ini dibuat dengan menyambungkan beberapa papan jalur supaya menjadi kepingan papan yang lebar dan digunakan untuk membuat permukaan meja
tempat duduk, pintu, panel atau sebagainya. Untuk membuat tanggam ini, kayu yang telah dipilih hendaklah mengikut irah kayu dan juga lebih tebal daripada ketebalan yang dikehendaki supaya memudahkan untuk kerja-kerja mengetam, iaitu kerja-kerja meratakan permukaan. Kedua tepi kepingan kayu diluruskan kepada 4 segi dan ditemukan beberapa kepingan dengan dipegang di antara tepi oleh glue dan paku. Tanggam melebar yang seterusnya ialah tanggam lidah dan lurah. Ia sesuai digunakan untuk menyambung 2 atau lebih kepingan kayu yang mempunyai ketebalan melebihi setengah inci. Tepian kayu akan dibuat lurah dan lidah dan kemudian diglue sebelum diapit dengan ragum panjang dalam suatu jangka masa. Ia digunakan secara meluas dalam kerja-kerja pembinaan lantai. Tanggam ini adalah tanggam lebar yang lazim digunakan dalam pembinaan lantai papan, lapisan dinding kayu dan panel. Tanggam ini boleh dibuat sama ada dengan alat-alat tangan ataupun mesin. Pada tiap-tiap kepingan papan dibuat lidah di satu tepian lurah di tepian yang lain. Pada tiap-tiap kepingan papan dibuat lidah di satu tepian, lurah di tepian yang lain. Ia dipasang dengan apit dan diserong bagi papan lantai dan pelapis dinding. Bagi kerja-kerja perabot, tanggam ini boleh digunakan kerana kuat dan teguh. Tanggam jenis melebar yang terakhir ialah tanggam tertingkat. Ia mempunyai ciri seperti hujung satu bahagian dimasukkan ke dalam tingkat yang melintang pada bahagian satu lagi. Ia lebih baik daripada tanggam temu kerana boleh dipaku dari 2 permukaan. Ia juga kerap digunakan dalam membina kotak-kotak, tertingkat buku, laci, menambahkan luas permukaan yang diglukan dan sebagainya. Baiklah, seperti biasa, jika anda faham, sila type nombor 1 pada ruangan chat, manakala nombor 2 jika mempunyai persoalan berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Baik, terima kasih semuanya atas respon yang diberi. Memandangkan semua type nombor 1, maka cikgu beranggapan tidak ada masalah ataupun persoalan berdasarkan pembelajaran yang telah dilalui sebentar tadi. Okey, sekarang saya akan meneruskan pula dengan tajuk tanggam kerja kayu, iaitu merangkumi tanggam siku dan juga tanggam pemidang. Okey, sekarang kita akan lihat apa jenis tanggam yang berada pada setiap tanggam kerja kayu tersebut. Seterusnya kita ada tanggam siku di mana terdapat beberapa tanggam di bawah tanggam siku ini. Itu yang pertama, kita ada tanggam temu biasa yang tepian kedua-dua kepingan kayu yang diketam dan disapukan glue. Dia akan bertakuk macam tu je. Okey, seterusnya ialah tanggam rencong biasa di mana tanggam inilah paling mudah dibina kerana ianya menyambung kedua-dua hujung papan yang sama tebal dan sama bentuknya. Okey, seterusnya kita juga ada tanggam lidah berparit. Di mana tanggam ini dia lebih kukuh lah daripada tanggam temu bertingkat. Sebab ada satu bahagian yang terdapat lidah dimasukkan ke dalam lurah. So ianya kerap digunakan untuk perabot, dinding dan laci lah. Okey, seterusnya kita juga ada tangga penjuru tingkat rencong. Okey, di mana kedua-dua bahagian papan ini dibuatkan tertingkat dan hujungnya direncongkan. Tanggam ini juga ada kekuatannya tersendiri dan kedua-dua permukaan ini boleh dipakulah untuk membina kotak ataupun sebagainya. Okay, seterusnya bawah tanggam siku kita juga ada tanggam bajang. Tanggam bajang ni paling kukuh dan kerap digunakan lah dalam kerja penghasilan perabot dan sebagainya. Okay. Seterusnya kita ada tanggam penetap. Okay, tanggam penetap ni di bawah tanggam pemidang. Ianya sama macam tanggam temu. Kalau kita tengok ni, dia akan ada penetap. Akan untuk memasukkan kayu lintang kepada kayu tegak tersebut. Okey. Ada tanggam penetap ini ada kekuatan lah yang ditambah oleh bahan penetap tersebut. Seperti paku, trowel dan sebagainya lah untuk pada tepian kayu tersebut. Okay, seterusnya kita juga ada
tanggam lekap. Tanggam lekap ni kedua-dua bahagian kayu dipotong bersudut tepat dan kemudiannya ditemukan. Kalau kita tengok ni macam biasa kita temu dekat perabot kan. Tanggal lekap ni ada banyak jenis juga. Lekap siku serong, lekap T, lekap bajang T dan lekap palang. Okey. Seterusnya, kita juga ada tanggam lubang dan puting. Tanggam lubang dan puting ni macam sedikit susah lah. Kerana ia merupakan tanggam yang paling kukuh dalam tanggam pemidang. Okey, untuk hasilkan kaki meja, tiang rumah dan sebagainya lah. Okey. Ianya akan dipasang untuk menghasilkan sambungan yang dikehendaki. Okey. Okey, untuk itu sekian sahaja pengajaran yang dilakukan pada hari ini. Okey, semoga pelajar dapat mengaplikasikan ilmu ini dengan baik. Okey, untuk itu sebelum kita menghabiskan kelas, pelajar boleh menjawab kuis yang disediakan di Quizizz. Itu satu platform untuk pelajar boleh menjawab kuis. Okey, saya akan bagi kod untuk pelajar masuk ke dalam kuis tersebut dan boleh jawablah. Terdapat 10 soalan dan semuanya ringkas-ringkas saja, jangan risau. Dan ianya sebagai satu refleksi pelajar untuk mengukur tahap kepahaman pelajar dan untuk mengetahui pengetahuan pelajar yang kita belajar hari ini. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.